Ulama boleh tegur kerajaan dengan ikhlas. Mindef meterai 43 kontrak industri pertahanan. Kerajaan sedia menerima teguran ulama yang disampaikan secara baik, bukan untuk mencerca, memfitnah dan menghukum. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, ulama juga harus berani menegur kerajaan dengan ikhlas demi mengangkat martabat umat dan negara. Ada langsung perbezaan pendapat, iaitu ulama boleh tegur dengan baik, menghormati dan mendampingi supaya dapat diperbaiki. Itu yang ditekankan oleh kedua-dua ulama, bukan untuk mencerca, memfitnah dan menghukum. Iaitu, dan bila pemimpinan pula, bila dengar ulama yang bercakap dengan ikhlas dan berani menegur, dan diterima dengan baik teguran itu dan menjawab dengan baik. Perdana Menteri hadir Muzakarah Ulama Umara sempena Festival Turas Islami Selangor di Shah Alam. Muzakarah yang bermula 20 Mei lalu dihadiri bekas Mufti Agung Mesir Profesor Dr. Ali Jumaah dan pengasas Darul Mustafa di Yaman Habib Umar Hafiz. Perdana Menteri turut menegaskan isu penggunaan kalimah Allah tidak seharusnya menjadi perdebatan panjang sehingga menimbulkan kekeliruan. Ia susulan keputusan mengenainya telah dibuat demi kemaslahatan rakyat dan mengelak perpecahan. Sudah dibrojo, para mufti sudah putuskan, Raja-Raja Melayu sudah putuskan, dan kita mengambil ketetapan ikutlah supaya aman dan tidak lagi berpecah dalam soal itu. Maknanya umat Islam di semenanjung tanah Melayu hanya boleh gunakan nama Allah untuk mengelakkan kekeliruan, mengelakkan masalah da'ayah agama lain, maka agama lain tidak diizinkan. Kemudian untuk Sabah dan Sarawak ada sedikit kelonggaran dengan syarat-syarat yang ketat supaya tidak akan timbul kekeliruan. Saya dah jelaskan dengan Parlimen berulang-ulang. Itu keputusannya. Sebab itu, tidak ada rayuan dalam kes yang melibatkan Sarawak. Kerana sesuai dan selari dengan titah Bahduli Yang Maha Mulia Raja-Raja Melayu. Fokus utama ketika ini adalah untuk mengangkat martabat umat menerusi kefahaman Islam dan akhlak mulia, termasuk menghindari amalan rasuah. Pada majlis sama, Perdana Menteri meminta JAKIM dan Kementerian Pendidikan menerbitkan semula koleksi hadis 40 Imam Nawawi untuk diedar kepada sekolah-sekolah. Inisiatif itu bagi mengembangkan ilmu hadis secara meluas di peringkat awal remaja sebagai menyahut saranan Profesor Dr. Ali Jumaah dan Habib Umar Hafiz. Perdana Menteri memaklumkan satu pertemuan akan diadakan dengan Menteri Besar Kelantan minggu depan bagi membincangkan penyelesaian isu air yang membelenggu rakyat Kelantan. Isu air di Kelantan, seperti mana yang saya telah sebutkan, saya sedang mengatur pertemuan di antara Kementerian Sumber Asli, Kementerian Kewangan dan Menteri Besar Kelantan. Begitu juga dengan Sabah. Saya cuba ubah suai jadual untuk minggu depan. Sebelum ini, Datuk Seri Anwar pernah mengutarakan hasrat Kerajaan Persekutuan untuk menyelesaikan isu air Kelantan. Projek itu dilaksana segera jika kerajaan negeri memberi kerjasama. Kementerian Komunikasi dan Digital KKD memandang serius projek-projek pembangunan di bawah kementerian itu yang gagal disiapkan mengikut jadual. Menterinya Fahmi Fadzil berkata pada masa ini terdapat dua projek sakit, iaitu projek membina bangunan RTM Langkawi dan projek membina bangunan RTM Bintulu di Sarawak. Bagi saya dan pihak kementerian, kami memandang serius sekiranya ada projek yang telah diberi peruntukan dan dikeluarkan surat sedia terima, tapi sekiranya tak mampu dilaksanakan, dan ini antara
satu dari dua projek sakit di bawah Kementerian Komunikasi dan Digital. Fahmi melawat tapak projek bangunan baharu RTM Langkawi di Kampung Buluh Penyumpit, Kuah. Projek itu sepatutnya siap sepenuhnya pada Mac tahun ini, namun terpaksa ditender semula selepas kontraktor gagal melaksanakannya walaupun telah diberikan lanjutan masa sebanyak 3 kali. Kontrak kontraktor terbabit ditamatkan April lalu dan proses tender akan dilakukan semula bagi melantik kontraktor baharu. Projek itu dijangka dapat dimulakan semula Oktober ini dan siap menjelang Oktober 2025. Kementerian Pertahanan memeterai 43 kontrak berkaitan industri pertahanan bernilai 10.1 bilion ringgit. Dokumen ditandatangani melibatkan perolehan dan kerjasama dengan pelbagai pihak. Sebanyak 20 surat dokumen kontrak, 21 surat setuju terima dan 2 surat niat. Surat niat, letter of intent. Yang mana semuanya bernilai 10.128 bilion. Ada sepatutnya banyak lagi lah, tetapi kita menilai semula kontrak-kontrak tersebut untuk kita membuat penilaian. Datuk Seri Muhammad menyaksikan Majlis Perjanjian Berkenaan di Langkawi sempena 5/23. Turut dimeterai MOU antara Universiti Pertahanan Nasional Malaysia dengan syarikat korporat untuk penyelidikan bersama dan pertukaran teknologi serta inovasi. Sementara itu, Kementerian Pengangkutan pula menyaksikan pertukaran 36 dokumen melibatkan pelbagai pihak. Menterinya Anthony Loke berkata jumlah keseluruhan MOU dan kontrak komersial bernilai 7.5 bilion ringgit. 3 perjanjian melibatkan antara SKS Airways, Azora Aviation dan juga Embraer Asia Pacific. Jumlah keseluruhan 3 perjanjian itu sahaja dianggarkan 2 bilion ringgit. Majlis perjanjian itu turut disaksikan Yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah. Semalam, Perdana Menteri turut menyaksikan perjanjian perkhidmatan udara antara Kerajaan Malaysia dan Brunei. Ia bagi mempertingkat kesaling hubungan udara dengan menyediakan persekitaran yang kondusif untuk syarikat penerbangan. 2 syarikat pengeluar gula tempatan dibenar untuk mengeluarkan gula bertapis jernih atau gula premium di pasaran bermula hari ini. Namun, Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN, Datuk Seri Salahuddin Ayub menegaskan pengeluaran gula tersebut bukan bagi menggantikan bekalan gula kawalan sedia ada. Dengan wujudnya gula bertapis jernih ini tidak mengganggu ataupun tidak menjadi gantian kepada gula bertapis kasar dan halus yang saya sifatkan sebagai gula rakyat yang mesti berada di pasaran minimum 42,000 tan sebulan. Harga gula premium yang dikeluarkan oleh MSM Malaysia Holdings Berhad dan Central Sugars Refinery Sendirian Berhad tidak dikawal, sebaliknya akan ditentukan oleh pasaran. Dalam pada itu, gula putih bertapis jernih yang akan berada di pasaran bakal memberi lebih pilihan kepada pengguna. Ia merupakan alternatif selain bekalan gula putih bertapis kasar dan halus sedia ada. Gula ini diproses pada tahap terbaik dan rasa lebih manis. Pengguna boleh mendapatkan di pasaran seluruh negara pada masa terdekat ini dengan harga anggaran sekitar RM4.20 hingga RM4.60 sekilo. Pihak industri juga ingin memberi jaminan bekalan gula sedia ada mencukupi dan dijual pada harga kawalan yang ditetapkan. Operasi Maktab di Mekah bersedia menerima kehadiran 565 jemaah haji daripada penerbangan pertama dan kedua bermula petang esok. Semua jemaah akan diagihkan mengikut maktab sebelum dibawa menunaikan umrah kali pertama. Sebanyak 9 maktab disediakan untuk keseluruhan jemaah yang akan tiba dari Madinah. Jemaah yang hadir bersama pasangan atau keluarga juga akan ditempatkan berdekatan bagi memudahkan pergerakan.
setiap satu KT kita tempatkan satu maktab. Jadi secara automatiknya memang campur lah. Tetapi di dalam bilik penginapan kita pisahkan antara lelaki dan wanita. Tapi tidaklah jauh antara keluarga, mungkin sebelah-sebelah ataupun tingkat 1 ke tingkat 2 itu saja. Kita tak akan letak ada tingkat 1 untuk suami, tingkat 10 untuk isteri tak. Jadi berdekatan, insyaAllah mudah berhubunglah. Antara perkhidmatan ditawarkan adalah kesihatan dan bimbingan. Seramai 12 petugas TH akan ditempatkan menjaga jemaah mengikut maktab dengan dibantu pembantu tempatan. MA 63 bertempik puluhan tahun. Jadi saya berikan jaminan kepada pimpinan Sabah dan Sarawak dan beri mandat penuh kepada TPM Datuk Seri Fadilah. Ambil bidang kuasa ini dan selesaikan sedaya upaya, apa sahaja janji yang dimeterai, laksanakan. Ada yang memperolok, ini kerana kononnya jaminan sokongan GRS GPS. Saya jawab, itu ada. Tapi yang lebih penting ialah tanggungjawab pimpinan generasi kini adalah untuk melaksanakan sumpah setia dan janji bapa-bapa kemerdekaan kita. Kecemasan, boleh saya bantu? Encik, ada motor aksiden lah dekat sini, Encik. Langkah gajah kot. Encik, ada kebakaran lah di alamat 5 Jalan Tembikai Shah Alam. PGO dari FRT Shah Alam didapati tiada kebakaran berlaku di sini. Over. MERS 999. Gunakan dengan berhemah. Dewan Rakyat hari ini meluluskan 2 rang undang-undang sebagai persediaan bagi mengembalikan kuasa kawal selia elektrik kepada Sabah. Ia adalah RUU Tenaga Boleh Baharu Kurungan Pindaan 2023 Akta 725 dan rang undang-undang Pihak Berkuasa Pembangunan Tenaga Lestari Kurungan Pindaan 2023 Akta 726. Kedua-dua RUU diluluskan dengan lebih suara bersetuju selepas bacaan kali ketiga oleh Menteri Sumber Asli, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim, Nik Nazmi Nik Ahmad. Akta Suruhanjaya Tenaga dan Akta Bekalan Elektrik. Sememangnya klausa penggantungan ini sudah sedia ada di dalam akta tersebut. Namun bagi kedua-dua Akta Tenaga Boleh Baharu dan selepas ini Akta Pihak Berkuasa Pembangunan Tenaga Lestari tidak ada klausa, maka kita terpaksa pindah untuk memberikan kuasa kawal selia elektrik kepada Kerajaan Negeri Sabah. Rang Undang-Undang RUU Kecekapan dan Konservasi Tenaga akan dibentangkan di Parlimen tahun ini. Ia bagi meningkatkan kesedaran masyarakat untuk menguruskan penggunaan tenaga mereka bagi mengurangkan pembaziran. Menteri Sumber Asli, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim Nik Nazmi Nik Ahmad berkata cadangan akta itu antara lain akan mengukuhkan rangka kerja perundangan berkaitan kecekapan dan pemuliharaan tenaga. Banyak negara termasuk United Kingdom telah menerima pakai undang-undang sebegitu yang mewajibkan penggunaan peralatan elektrik cekap tenaga sekaligus menyebabkan penurunan konsisten dalam permintaan tenaga di negara itu selama 20 tahun. Nik Nazmi menyatakannya dalam ucapan pada Seminar Kepimpinan Kelestarian 2023 di Putrajaya. Menurut analisis Suruhanjaya Tenaga, pelaksanaan akta itu kelak mampu menjimatkan penggunaan tenaga sebanyak 1,447 juta gigajoule atau 258.4 juta tan pelepasan karbon bersamaan penjimatan 71 bilion ringgit bagi tempoh 16 tahun. Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan akan terus melaksanakan pemantauan rapi terhadap golongan petani yang terkesan akibat fenomena El Nino. Tumpuan membabitkan bekalan saliran air mencukupi bagi kawasan pengeluaran padi agar hasilnya tidak terjejas. Pemantauan dijalankan terhadap petani di bawah Lembaga Kemajuan Pertanian Muda MADA, Lembaga Kemajuan Pertanian Kemumbu Kada dan Kawasan Pembangunan Pertanian Bersepadu Ayada.
kesan El Nino ni sekarang kerajaan dalam satu proses yang pemantauan yang agak rapi lah. Terutamanya untuk kada dan mata dan juga aida, kita kena pastikan saliran air adalah mencukupi untuk penghasilan padi dan penghasilan padi dan beras untuk negara ini. Dan selain itu kerajaan melalui kementerian ini juga telah menubuhkan satu task force untuk El Nino. So daripada task force ni langkah-langkah yang sewajarnya akan diambil.